mengenai dengan masakan Itali ni. Jadi kita akan ikuti ni satu wawancara. Sama-sama itu kita akan menyaksikan demonstrasi daripada Anas sendiri, iaitu di mana kita berbicara mengenai dengan pencapaian Bernia dalam bidang kulineri dan pengurusan di Itali. Jadi sebelah sisi kanan saya ini, saya berada bersama dengan Tuan Muhammad Khairun Nas bin Anwar, itu chef eksekutif. Jadi lebih mesra dipanggil Anas boleh? Boleh. Nas. Okey, untuk pengetahuan bersama apa yang menariknya sebenarnya mengenai dengan individu yang bernama Nas ni. Nas adalah merupakan seorang anak Brunei kita ni yang pertama, alhamdulillah, yang mengikuti kursus ijazah dalam bidang kulineri dan pengurusan di Itali, ada penonton. Jadi pastikan terus saja bersama dengan kami hari ini, pelbagai perkongsian dan juga pengalaman yang akan disajikan, akan dikongsikan oleh Nas untuk peminat setia penonton Serapai Pagi untuk hari ini ya. Iya. Ya, jadi Nas ya, sejak bila ni sebenarnya Nas mula timbul minat untuk berkecimpung dalam bidang kulineri ni? Dari muda lagi, dari umur, saya ingatnya dari umur 9 tahun. Wow, 9 tahun ya. Saya suka menolong keluarga di dapur. Suka seperti menguar, mula-mula menguar. Lepas tu dari sana membantu di dapur keluarga. Dan daripada menguar, saya start mula memasak, menyampur bahan-bahan lah. Masak ayam, masak sayur. Dan dari sana juga ada ikut membuat kek apa itulah. Jadi kalau boleh dikongsi ni ya Nas mula memasak secara tadi main-main atau pada umur 9 tahun ya, membantu perlindungan di dapur. Jadi kalau yang serius masa bila? Startnya serius masa start ambil diploma. Start daripada O-level pula. O-level daripada Form 4 sama Form 5 ada course sana kan, food nutrition. Dari sana, dari mulanya nak mau ambil pasal dalam kelas tu banyak bini-bini bah. Nak masa muda kan malu kan. Tapi dengan support of family, ibu bapa, dan they said untuk stay saja dulu. Baginya contoh kan macam chef-chef yang berjaya di luar, banyak-banyak yang lelaki juga. So dari sana saya bersemangatlah untuk stay. Habis O-level, dari sana saya pindah ke mengambil diploma in culinary arts. Satu perkongsian yang cukup menarik sebenarnya. Saya mahu tertarik apabila Nas mengongsikan tadi, katanya beliau mula-mula masak ni berjinak-jinak dengan bidang masakan dari damit lagi, dari usia muda, dari masa muda. Masa ni masih muda sebenarnya Nas. Anak muda belia tempatan kita ni, adanya damit, and then sudah lama-lama tu ada diberikan peluang untuk mengambil jurusan ni di sekolah dulu. And kalau boleh ditanyakan pada Nas yang cukup menarik dikongsikan tadi, kalau Nas imbas kembali pengalaman masa mula-mula melibatkan diri dalam bidang kulineri, dapat dikongsikan tadi mula-mula tu ambil janggal rasanya Nas tadi ya, pasal kebanyakannya perempuan. Satu profesi yang didominasi oleh kaum perempuan, tapi banyak perubahan dan lihat sekarang. Kalau Nas sendiri dari segi pengamatan Nas, dari segi bidang kulineri, partisipasi daripada anak-anak tempatan, anak muda, khususnya golongan lelaki, macam mana keadaannya masa ini di negara Brunei Darussalam? Masa ni kebanyakannya dilihat lelaki pulang je dalam masa ni. Dan bukan pulang tanikan membezakan tapi ada je yang bini-bini yang ada yang kuat juga sama macam lelaki. Tapi mestinya lelaki lah je mesti dalam dapur yang ketahanan yang kuat, stamina yang kuat. Itulah. Jadi kalau kita ingin tahu usia Nas ketika ini berapa tahun ni? 27 tahun. Wah, masih muda lagi sebetulnya ya. Jadi ya, Nas yang mungkin boleh berkongsi ya, siapa antara yang memberi sumber inspirasi yang mendorong Nas ya untuk mencuburi bidang kulineri, kalau selain daripada selain daripada keluarga, mungkin ada lagi. Tapi yang utamanya saja ibu bapa. Pastinya ibu bapa yang selalu mendorong, membagi semangat, yang membiayai semualah. Lepas itu dan juga adik-beradik, keluarga yang lainnya, keluarga sebelah ibu, keluarga sebelah bapa yang selalu membagi semangat lah juga. Dan juga ni ya, kita juga mengetahui di mana Nas sendiri adalah merupakan First Bruneian Culinary and Management in Italy. Tahniah diucapkan ya. Pada tahun bila tu? 2000 startnya ke Itali 2017. Dan tamatnya? Tamatnya 2020. 2020 ya. Jadi mungkin boleh berceritakan sedikit pengalaman perjalanan anda sendiri dari mula bidang kulineri sehingga dapat berjaya melanjutkan pelajaran ke Itali. Panjang. Ringkaskan. Dapat ada masa tadi boleh bercerita ni. So, masa daripada diploma tu dulu, setelah saya selesai diploma,
saya dapat tawaran daripada Renaissance Hotel. Which is Renaissance Hotel under by Marriott atau di Amerika. Yeah. And then dari sana saya terimalah kerja di sana selama setahun setengah. And then dari sana kerja dengan ada Chef Robert ini, dia membagi penilaian yang ia menilailah cara saya bekerja apa. And then melihat prestasi yang baik, dan saya juga diberi kepercayaan untuk untuk menguruskan satu event. Since aku sendiri Asian, so dorang mau kami buat Asian menu di sana. And the event was a success, alhamdulillah. Mungkin boleh dikongsikan lagi sekali gimana event yang berlangsung tadi? Di Amerika. Di Amerika. Under masa kerja di Renaissance Hotel di Marriott. Jadi banyak pengalaman sebenarnya. Jadi macam mana penerimaan orang? Jadi rasanya masakan yang dibawakan pada masa itu fusion barangkali ya. Fusion, yes. Kira Asian menu, tapi dengan adaptasi orang di sana juga. Macam contohlah macam karinya, kalau tadi kan macam ada padas-padas. Orang di sana they like it mild tapi ada manis-manis. Satu ni mengadap lah. Masa ada improvise sikit lah. Jadi kursus yang telah diikuti, kursus ijazah dalam bidang kulineri, berapa lama sebenarnya kursus tersebut? Kursus diploma 2 tahun, and then degree pun 2 tahun. Yang selebihnya ada pendapatan kerja. Jadi Nas sendiri memang mempunyai pengalaman bertugas di negara luar yang diberikan contoh tadi di Amerika Syarikat. Mungkin ada lagi negara-negara yang lain yang pernah ditugaskan. Selepas di Amerika Syarikat, habis kerja sana balik semula ke Malaysia. Lepas habis kontrak di Amerika. Dan ibu bapa pun memberi nasihat katanya untuk sambung saja buat degree. Daripada sana saya menyambunglah buat degree in culinary management, which is in Italian major. Tapi sebelum itu adalah je bekerja, saya kira volunteer bekerja. Ada kesempatan bekerja di Cambodia. Untuk membantu Muslim community. Masya-Allah. Alhamdulillah. Anak tempatan kita ni ada penonton mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa sekali. Sebenarnya bidang kulineri boleh membawa jauh sebenarnya. Kalau boleh ditanyakan kepada Nas juga, major yang dipilih tadi adalah major masakan Itali. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa masakan Itali? Sebab mau mendalami lagi lebih yang western yang di sebelah Europe. Jadi kita akan menyaksikan ni beberapa keping gambar ya. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga dan juga diulas sedikit ni Anas ya. Mesti gambar-gambar yang akan kita saksikan bersama ini. Ini masa ada cooking in the mountain, which is the Alps mountain. Alps mountain. Yes, it's in the Alps mountain, so in the snowy mountain lah. Memasak di atas gunung yang dipenuhi dengan salji. Yes. Satu pengalaman yang rasanya tidak dapat dilupakan ni Nas. Ada gambar yang bersama Chef Alfio Getz itu. Kalau boleh dikongsikan yang ini Nas? Sama je tempat yang sama. Tempat yang sama juga ini tempat yang area tempat masaknya lah. Ini pada tahun bila ni Anas? Ini pada tahun 2000 berapa? Hujung 2017. 2017. Masa mula-mula di sana. Hujung 2017. Cukup teruja sekali sebenarnya melihat perjalanan karier Nas. Yang ini Nas? Ini yang chef dengan yang mengajar saya lah masa di universiti awal. Baik. Ya. Seterusnya. Ini masa ada buat test untuk kira competition membuat keunikan. So yang ini saya buat kira a deconstructed lasagna. Tapi berpecah lah. Deconstructed lasagna. Kira inovasi baru. Jadi pernah mengikuti pelbagai pertandingan ni Nas? Pernah di luar. Jadi mungkin kalau boleh dikongsikan momen-momen terindah barangkali di antara pertandingan-pertandingan yang pernah diikuti. Yang kompetisi yang di dalam sekolah, dalam universiti, especially masa di Italy, ada competition macam menyediakan makanan yang unik. Dan alhamdulillah juga out of 15 negara, I was the top best student. Dalam kelas. Alhamdulillah. Anak Brunei. Jadi Anas ya, sepanjang mengikuti ataupun dalam mencuburi dalam bidang kuliner ini, kita percaya saja pasti ada cabaran-cabaran tersendiri. Jadi kalau Anas sendiri mungkin boleh berkongsi secara ringkas cabaran sepanjang ikut dan mencuburi bidang kuliner ini.
Ya. Itu alam keluar apa tu? Alam kau untuk memasak barangkali. Tanya akan membawakan satu masakan lagi hari ini bagi alam sudah ingat. Mesti masaknya dan sampai sekarang ada penonton menyaksikan. Jadi ada penonton untuk di atas kesulitan masak ni Tanya akan sambil bercakap ni Nas pun akan memperlihatkan pada kita memasak satu menu. Mungkin boleh dikongsikan menu apa yang istimewa ni hari ini Nas? Menu hari ini dalam bahasa Italianya spaghetti al nero di sepia. Cuba Intan spaghetti al nero. Spaghetti al nero di sepia. Di sepia. Apa yang istimewanya dengan menu itu? Spaghetti yang dibuat daripada squid ink. Squid ink. Squid ink. Atau bahasa Melayunya dakwat sotong. Sebenarnya saya teruja apabila diberitahu inilah menu yang akan dibawakan. Sebab pernah mencuba resep ini semasa di Venice dulu, masa holiday di Venice. InsyaAllah jadi rasanya akan mengimbas kembali kenangan makan di sana. Dan siapa sangka sebenarnya resepi tersebut boleh didapati di negara Brunei Darussalam yang dimasak sendiri oleh anak tempatan kita ni. Baiklah Nas, mungkin boleh ditunjukkan pada penonton sampai pagi hari ini. Sama-sama kita ni masak, yang sama-sama tu kita ni bercerita ya Anas ya. Jadi ini mungkin boleh kongsikan dulu bahan-bahannya ni Anas. Ini bahannya, ini ialah yang squid ink. Bercampuran sudah dengan sos-sos yang saya buat lah. Jadi macam mana untuk mendapatkan squid ink atau Nas? Squid ink itu boleh dibeli je yang sintetik tapi tidak sama macam yang fresh. Okey. Ni apa yang saya gunakan sekarang daripada sos yang fresh daripada squid sotong-sotongnya sendiri. Jadi diambil di ekstrak. Mesti dengan teliti lah kalau pecah. Ya, habislah. Jadi mungkin boleh kongsi terlebih dahulu ni sebelum kita kongsikan bahan-bahan. Ini squid inknya tadi tu. So, Ini yang kami ada, ini parmesan. It's Parmigiano Reggiano. So kami menggunakan cheese yang daripada Italy. So cheese yang lain ia akan berbeza lah rasanya. Ini sotong yang sudah ditumis. Oregano, chili flake. Ini our sun-dried tomato. Sun-dried tomato sendiri. And then ada parsley, and then lemon. Simple saja bahan-bahan. Simple saja. Tapi yang bintangnya dalam sosnya sendiri. So this is the main star. The main star is in the sauce. Sebenarnya kalau dapat dikongsikan dengan ada penonton, belum lagi masuk ingredient yang lain sudah keciuman ni Tanah. Ya, keciuman sudah bunyi. Parut pun berbunyi-bunyi sudah parut ni. Sabar akan menikmati pasta hari ini. Jadi sebenarnya boleh dikongsikan daripada dapat sotong ni. Apa bahan-bahan tadi yang punya campurannya? Dalamnya macam sikit lah. Sikit lah. Tapi orang ada macam masak sambal lah aja. Tapi ada bercampur dengan spices, pasta. Ya. Kadang kalau pasta ni kan, ni kebiasaannya orang bertuang saja kan. Ada sebab we see kalau di internet kan. So when you experience di luar, actually dorang ada toss lah. Dorang toss ataupun dorang uar. Sebenarnya kalau di uar dicampur sosnya dia sebati sama pastanya. Pasal pastanya kan ada kanji. So daripada kanjinya tu sosnya akan masuk ke dalam pasta. Ia akan rasanya berbeza daripada yang bertuang saja. Dia tercakap sebenarnya ni Intan. Keciuman sudah baunya ya. Betapa lazatnya sebenarnya resep ini. Belum lagi makan sudah confirm nyaman. Pasal kalau dapat ada penonton dapat merasakan sendiri nikmatnya berada di studio pada pagi ni. Even kameraman kami pun sebenarnya teruja sebenarnya anda sabar untuk mencuba. Jadi ini mungkin boleh diterangkan proses seterusnya ni Nas. Okey, pasal ni boleh di plating sudah. Pasal ada batas saja masaknya. Pasal the sauce sudah siap lah. So begitu ya. Itulah ya. Inilah ya dia ni ya hasil tangan chef sebenarnya, chef eksekutif. Tapi kalau sos ni kena baju. Tidak mau hilang. Payah mau hilang ya. So daripada sini. Okey. Ini squeeze ada lemon. Okey, ini lemonnya saja. Lemon mesti ada untuk membalancekan dia punya acidity. Jadi rasanya kalau anda sendiri kalau di rumah selalu ni masak-masak ni kena request. Selalu kalau Anas masakkan ni, Anas masak ni. Kalau kadang kalau ibu bapa kadang macam terseliran ni tu kan. Makanan western. Ikut. Saya sendiri boleh buat macam masakan Melayu, boleh masakan especially dari mulanya masakan Melayu pula. Kalau ditanyakan mungkin soalan yang Ida Fred ditanyakan, tapi rasanya ingin juga bertanyakan sendiri kepada Nas. Kalau boleh menjadi diberitahu satu pilihan barangkali masakan yang rasanya menjadi kegemaran untuk Nas masak. Kegemaran Melayu sama Itali.
Melayu dengan Itali. Ya, Melayu sama Itali. Mungkin ada perancangan untuk mengcombinkan barangkali resepi Melayu dan Itali. InsyaAllah ada. Macam contoh macam apa tu namanya makanan tadi belutak. Diitalikan. Diitalikan. Belutak Pernah cuba sudah? Belum. Pernah sudah. Belutak pernah, tapi belutak diitalikan ini macam apa perbezaannya tu? Pernah kami introduce ada keluarga-keluarga. They love it. Dia orang suka. Green light lah. Green light. Kira macam berstew, ada braise. Macam kita ni masak macam beef brisket kah. Tapi ini menggunakan belutak. Jadi saya tertanya juga ya, Anas sendiri ada muka kami perniagaan kah apa di mana? And alhamdulillah ya, sekiranya ada orang maulah. Masa ni ada restoran sudah. Alhamdulillah. Mendapati restoran sudah. Alhamdulillah selama mulai daripada 2021. Mungkin boleh dikongsikan IG barangkali untuk mendapatkan maklumat lanjut. Mungkin kalau penonton menyaksikan pagi hari ini, saya kisah punya melihat makanan Dato', kan mencuba punya. Tapi dia dapat, apakah daya akan digapai dia dapat dalam TV. Mungkin ada yang ingin mencuba dan menghubungi Nas barangkali. Mungkin boleh dikongsikan Nas punya IG Nas dan sebagainya. Nama restorannya dan IG-nya Nas Eatery. Nas Eatery. Boleh dicari dalam laman Instagram naseatery.bn. Tapi di sana Anas lebih kepada menghasilkan menu Itali lah saja. Di sana di restoran itu ada international, konsepnya international. Konsepnya international cuisine from east to west. Jadi yang pastinya menu hari ini ada di sana. Ada. Okey, baik. Boleh dicari masakan Melayu, masakan Chinese, Italian juga ada. Baik ya. Jadi inilah dia hasilnya yang mengenai dengan resepi spaghetti squid ink. Apa tadi namanya? Apa ya susah yang Italia apa tu? Spaghetti al nero di sepia. Jadi dia sabar rasanya macam mana rasanya. So, saya belum pernah merasa ya. Dakwat soto ni belum pernah merasa. Jadi saya nanti akan merasa sudah macam mana rasanya. Jadi itulah ada penonton perkongsian hari ini. Rasanya banyak saja kan ditanya dengan Nas ni. Dalam kedua termasuk waktu yang bertonton. Kita masih lagi boleh bertanya, ada lagi sedikit waktu untuk kami mengenali lagi perjalanan Nas, untuk kami mendekatkan diri Tani lagi, mengetahui cabaran beliau dan sebagainya semasa berada di Itali. Bukan hanya di Itali dah penonton. Kalau dapat disaksikan tadi daripada perkongsian, beliau juga mempunyai pengalaman yang cukup luas sekali dalam bidang kulineri dan bekerja di banyak negara sebenarnya, mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Siapa sangka sebenarnya anak muda kita ni, anak negara Brunei Darussalam mampu mencipta nama di luar negara dan juga mengharumkan, sebenarnya membawakan resepi-resepi, menu-menu pada negara Tani, negara Brunei Darussalam diperkenalkan di dunia luar sana. Nasa? Jadi Nas ya, sepanjang mengikuti ataupun menceburi dalam bidang kuliner ini selama mungkin saya rasa selama berapa tahun sudah ni? Dari umur 16 tahun. Daripada 16 tahun sampai ini. Iya. Jadi apa perancangan akan datang ni? Pada perancangan akan datang, masa ni di restoran sudah ada perkhidmatan dine-in. Kami ada membuat macam private event. Orang doa tahliah, doa selamat. Tapi perancangan masa ke depannya insya-Allah akan membuat perkhidmatan outside catering. Outside catering dan juga membuat fine dining, insya-Allah fine dining, sama membuka bakery kitchen. Jadi Anas ya, mungkin kepada penonton kita yang masih ketika ini mungkin mempunyai cita-cita yang sama seperti Anas menjadi seorang chef. Jadi mungkin ada kata-kata nasihat ataupun mungkin ada kata-kata motivasi kepada mereka ini untuk terus bersemangat dalam bidang kuliner ini. Mungkin sahaja ni ada pelajar yang lelaki mungkin ingin berceburi, tapi ya Allah, yang baik bagi bini, setuju bagi bini macam mana? Nasihatnya ialah ya mesti ada passion. Passion mesti ada. Pasal kalau hobi saja belum cukup. Pasal mesti ada minatnya daripada hati. Kita masak daripada hati kan. Kalau daripada sana mengalih macam mana pun, you will enjoy it. You suka masaknya. Berapa lama pun dalam dapur dah akan rasa ngalih lah. Itu di sana mesti ada kuat stamina untuk berdiri lama, tahan panas, and ada creativity juga. Creativity is important pasal create resepi-resepi ni kan. Sekarang resepi yang daripada luar tu mesti tani creativity kan, tani improvise kan, adaptkan untuk tani punya lokal sendiri, punya rasa sendiri. Dan juga mesti ada komitmen. Dan mesti ada goal juga. Macam saya sendiri ada goal, insya-Allah jika ada rezeki kan merancang ikut competition, world chef competition, which yang tersenarai yang negeri kita ni belum ada yang ikut. InsyaAllah. Macam Michelin chef.
Yes. Michelin star. Ya, Michelin star. Tempat yang saya kerja pun it's 2 Michelin star dengan 2 Michelin star chef. Chef Alfio Getzi. Saya sebenarnya pernah bekerja sama ya? pernah. Semasa di Italy selama 8 bulan. Alhamdulillah. Saya sebenarnya terus teringat ya apabila Nas bercerita mengenai dengan pengalaman kerja beliau dan sebagainya. Ada satu ungkapan, if you want to make somebody happy, if you want to look after your wife ataupun your husband well, make sure perutnya dulu terlihat. Perutnya make the tummy happy first. Pasal Nas ada masalah. Pasal memang pandai memasak. Memang bukan merupakan satu masalah langsung kepada Nas untuk menghappykan mungkin bakal isteri kalau belum berkahwin. To make the tummy happy. Ya. Jadi ini alhamdulillah ya kalau kita bisa saksikan di sini, ini dah mengenai dengan resepi. Apa tadi mungkin boleh sebut sekali lagi? Spaghetti al nero di sepia. Cuba sebut Intan. Jadi kenapa ni anda saya memilih resepi ini untuk dibawa ke studio Ramai Pagi? Pasal untuk Tania mengintroduce yang sebenarnya squid daging ini boleh Tania menggunakan. Dan banyak juga khasiatnya dalam squid daging ini sebenarnya. Macam boleh mengawal kolesterol. Darah tinggi. Rupa-rupanya. Kalau kita ni mostlynya kan dibuang rasa. Sebenarnya boleh digunakan pakai. Rasanya boleh juga digunakan dalam risotto barangkali. Risotto, yes. Risotto boleh juga. Risotto yang memang mencuba nanti ni Dini. Selepas ini akan dicuba. InsyaAllah. Iya. Dan ini dia mengenai resepi yang telah pun dihasilkannya oleh Anas sendiri. Dan Anas ya, kita cukup teruja sebetulnya kerana mengetahui bersama di mana beli tempatan kita Brunei sendiri yang merupakan yang telah pun mengikuti Brunei sendiri, iaitu mengenai dengan First Bruneian Culinary and Management in Italy, iaitu degree, dan juga anak Brunei ya yang telah pun mengikuti negara Italia sendiri. Betul. Kalau boleh dikongsikan mungkin soalan terakhir barangkali di atas keterbatasan waktu. Adakah Nas lihat masa ni anak-anak muda kita ni yang mengikut jejak langkah Nas, belajar di luar negara, menimba pengalaman ataupun bekerja di luar sebagai chef ni Nas? Ada pada masa ni banyak je. Alhamdulillah banyak je yang kira mai junior lah je ada. Yang teringin diorang start daripada online juga. Diorang kan ada goal untuk membuka restoran lah juga. Yang perkongsian yang penting juga ada penonton daripada Nas tadi, minat saja sebenarnya dah cukup. Patutnya diiringi dengan dengan usaha kita ni yang konsisten, mesti tahan je orang sana. Sebenarnya minatkan makan, macam saya minat makan Nas. Dah cukup Nas masak tu mungkin boleh, tapi minat makan lebih tinggi daripada minat memasak. Ataupun mungkin belum cukup sebenarnya untuk menjadi seorang chef yang berjaya. Yang penting teruskan saja berusaha. Apapun yang kita lakukan ada penonton dalam kehidupan ini, pentingnya konsistensi dan usaha yang berterusan, dan juga doa daripada ibu bapa kita ni dan juga keluarga kita ni untuk merestui perjalanan karier kita, apapun jenis karier yang Auda pilih. Iya, jadi anda kita berbaki dalam 1 minit saja lagi ni. Jadi mungkin ada harapan dari anda sendiri? Mesti semangat kalau memang betul-betul minat dalam dapur, dalam kan menjadi chef, mesti ada kuat semangat dan mesti komitmen yang tinggi, dan jangan give up lah. Betul. Memang akan ngalih, ada rasa ngalih. Saya bekerjanya mungkin more than 12 hours. Macam saya sendiri pun bekerja masa di Italy daripada 7 pagi sampailah 12 malam. Wow. Setiap hari. Stop ya. Long hours. Tapi ada break pun 1 berbaloi hour, tapi berbaloi alhamdulillah. Orang tadi ngalih tapi berbaloi. Yes. And then masa kalau ada diberi kepeluangan kalau ada untuk intern kah. Tadi masa muda jangan dulu lihat keuangannya, duitnya. Jangan dulu lihat gajinya, lihat dari mengambil pengalamannya. Sebab pengalaman we cannot buy pengalaman. Betul. Pengalaman tadi mesti membuat sendiri baru once you're cukup dengan pengalaman baru tahan akan mencari pendapatan, insya-Allah. Insya-Allah ya, cukup mendalam sebetulnya yang dapat dikongsikan. Terima kasih kepada tetamu undangan kita, iaitu bersama kita tadi, iaitu Muhammad Khairul Nas, yang merupakan anak Brunei pertama yang mengikuti kursus ijazah dalam bidang kulineri dan pengurusan di Itali. Walaupun tahniah kepada Anas, dan inilah menu yang akan kita ni sama-sama rasa nanti. Betul. Lagi sekali Nas, nama menunya dah? Spaghetti al nero di sepia. Bukan dapat tu betul. Sebabnya saya dan Intan dapat menyambut ada. Kita kuluk. Ya, baik, alhamdulillah ya.